amal kebaikan kita pada hari ini. Maqasid Al-Quran, maqasid Al-Quran, matlamat Al-Quran, tujuan Al-Quran, objektif Al-Quran. Bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan Al-Quran dan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itulah dia bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi ayat-ayat penerangan kepada manusia. Wal furqan, dan juga pemisah di antara batil dan benar dan hak. Maqasid Al-Quran. Al-Quran di dalam bulan Ramadan kita dituntut supaya kita membaca Al-Quran. Nabi SAW adalah orang yang membaca Al-Quran setiap hari di dalam bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan ila yaqamu bil-din, wa kana yaqamu bil-din, wa kana yaqamu kulla laylatin min shahr Ramadan fa yadarisu Al-Quran. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan dia paling dermawan ketika mana dia di dalam bulan Ramadan, ketika mana bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dan dia bertemu dengan Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan, dan dia tetap bermudarasah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Maka dalam kita sama-sama membaca Al-Quran, kita hendaklah tadabbur Al-Quran. Oleh itu di antara tadabbur Al-Quran, kita perlu mengetahui matlamat Al-Quran. Kita perlulah tahu tujuan Al-Quran. Kita perlulah tahu objektif yang terdapat di dalam Al-Quran. Setiap perkataan, setiap kata-kata itu tujuan. Kita bercakap, kita ada satu tujuan. Begitu juga Al-Quran yang merupakan Allah. Allah memberi yang diurutkan sebagai memberi satu matlamat bagi manusia. Quran telah disebutkan di dalam Al-Quran matlamat ini sendiri. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan matlamat Al-Quran ini sebagai ayat kepada manusia ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala nurun wa kitabun mubin, cahaya. Yang dimaksudkan dengan cahaya seperti mana dalam di antara tafsir-tafsir ulama mengatakan nur itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab iaitu Al-Quran yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang menjadi petunjuk, yang Allah telah memberi petunjuk bagi orang yang mahukan keredaan Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan yang sejahtera dan aman. Wa yakhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya bi'idnihi, dengan keizinannya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Itulah dia Al-Quran yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Di antaranya lagi Quran menyebut matlamatnya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan Al-Quran ini tidak diturunkan untuk menjadi orang itu sengsara dan menjadi susah payah. Di antaranya lagi Al-Quran juga diturunkan untuk memuliakan umat manusia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu, satu kitab itu iaitu Al-Quran, bagi kamu untuk diingati. Tidakkah kamu berakal tentangnya? Inilah dia antara matlamat-matlamat yang disebutkan oleh Al-Quran.
Walaupun begitu, para ulama, para mufassirin, ahli-ahli tafsir mengeluarkan matlamat-matlamat di dalam Al-Quran. Di antaranya Muhammad Rashid Ridha telah menyebut 10 matlamat utama di dalam Al-Quran, yang tersimpul di dalam mengislahkan masyarakat dan juga umat manusia. Di antaranya lagi disebut oleh Dr. Toha Jabir Al-Ulwani dalam Maqasidul Quran, menceritakan Maqasidul Quran ataupun Al-Qiyamul Hakimah fil Quran, menceritakan 3 pokok utama dalam matlamat Al-Quran, iaitu At-Tauhid, At-Tazkiyah dan juga Al-Umran, iaitu pembentukan manusia. Disebutkan juga oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyimpulkan 7 maqasid Al-Quran. Dan di antara yang disebut lagi oleh ulama tafsir, di antaranya Ibnu Ashur, wafat pada tahun 1973 Masihi. Dalam kitabnya, kitab tafsirnya bernama At-Tahrir wa Tanwir. Nama penuhnya Tahrirul Ma'na As-Sadid wa Tanwirul Aqlil Jadid fi Tafsir Kitabil Jadid. Telah menyimpulkan bahawa ada 8 matlamat utama di dalam Al-Quran. Jadi saya simpulkan apa yang terdapat di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibnu Ashur. Di antara yang pertamanya, matlamat yang pertama yang disebut di dalam kitab ini ialah Islahul i'tiqad wa ta'limul al-aqidah as-sahihah. Membetulkan akidah, i'tikad dan juga mengajar manusia tentang akidah yang benar. Oleh itu firman Allah Subhanahu wa taala, fama aghnat anhum alihatahum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Maka mereka tidak dapat mendapat untung daripada Tuhan-Tuhan mereka itu yang mereka menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah sampai kepada mereka ini urusan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan mereka tidak mendapat melainkan mendapat kerugian yang sangat besar. Itulah di antara matlamat utama di dalam Al-Quran, membetulkan akidah manusia. Di antaranya dalam memperbetulkan akidah manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Jika kita dapati law kana fihi ma, kalau didapati pada kedua-duanya langit dan bumi itu alihatun, ada tuhan-tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, illallahu la fasadata, maka hancurlah langit dan juga bumi. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha sucilah Allah taala Tuhan Arasy. Di antara kewujudan Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan kewujudan yang sebenar, iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala apabila disebut dalam firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu dicipta ataupun mereka adakah mereka itu dicipta tanpa sebarang pun ataupun mereka itu pencipta? Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Adakah mereka itu mencipta langit dan bumi, bahkan mereka itu tidak meyakini. Itulah di antara matlamat Al-Quran bagi membetulkan akidah manusia, supaya mempercayai bahawa adanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala, adanya kewujudan pencipta manusia, adanya kewujudan pencipta alam semesta. Dalam memperbetulkan akidah ni, kita perlu tahu bahawa kita perlu memahami kepada konsep-konsep yang perlu kita faham. Dalam dipanggil at-tasawwur Islami, kepada 3 perkara, iaitu al-insan, wal kaun, wal hayah, manusia, alam dan juga kehidupan. Islam, Al-Quran telah membetulkan ihtikad manusia tentang manusia. Sebelum ni kita tahu adanya teori Darwin, mengatakan manusia itu berasal daripada beruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan bahawa manusia itu adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan berkatalah Tuhan kamu kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di atas muka bumi seorang khalifah.
Maka berkatalah mereka, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tidakkah kamu, wahai Tuhan, kamu menjadikan di atas muka bumi orang yang menumpah darah, yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdih. Dan sedangkan kami ini nusabbihu bihamdih, kami bertasbih dan bertahmid kepada kamu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan kamu. Inilah tugas manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah memberi satu tanggungjawab kepada manusia. Inna aradna al-amanah, telah memberi satu amanah kepada 'ala as-samawat, kepada langit dan juga bumi. Fa abaina an yahmilnaha, maka langit dan juga bumi ini tidak mahu menerima amanah tersebut. Fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan, dan manusialah yang menerima amanah yang Allah Taala berikan. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu orang yang paling zalim dan orang yang paling jahil. Manusia itu adalah orang paling jahil tentang dirinya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama diturunkan supaya mengenal Tuhan dan manusia itu sendiri. Kerana manusia ini memang tidak sedar. Itu dikatakan jahul, orang yang paling jahil sekali tentang diri. Diturunkan ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diceritakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta, supaya manusia itu kenal siapakah pencipta manusia. Khalaqal insana min 'alaq, mencipta manusia daripada 'alaq. Salah satu peringkat daripada peringkat pertumbuhan manusia di dalam kandungan ibu. Banyak lagi menceritakan hal-hal manusia. Manusia ini asal daripada tanah. Adam itu asal daripada tanah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab. Sungguhnya permisalan ciptaan Nabi Adam, Nabi Isa dengan Adam, penciptaan Nabi Isa itu adalah seperti Nabi Adam. Dan Allah Taala khalaqahu min turab, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Adam itu daripada tanah turab. Itulah hakikat manusia. Manusia sangat lupa tentang dirinya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah kamu tahu manusia itu hal ata 'alal insan, pada satu ketika manusia itu, tidakkah kamu tahu satu manusia itu pada masa yang lalu, lam yakun syai'an madhkura, mereka tidak disebutkan. Asal manusia tidak ada. Bukannya manusia hidup sebelumnya. Itulah hakikat manusia di alam ini. Keduanya, konsep yang kedua kita perlu faham, selain daripada konsep manusia, kita perlu faham bahawa konsep alam. Ada manusia, ada alam. Allah Taala menjadikan alam ini. Allah Taala merupakan pencipta kepada alam ini. Oleh itu dalam alam ini dia ada bagi sistem-sistem alam. Sunanul kaun. Di antara sunanul kaun ni, sistem alam ini adalah sunnatul akhdhi bil asbab. Sistem kita perlu mengambil dengan sebab. Kita tidak boleh membuat satu perkara tanpa sebab. Kita nak naik ke atas langit, kita perlu naik kapal terbang, helikopter. Kita nak berjalan, nak pergi jalan jauh, kita kalau jalan kaki memang lambat, tapi kita perlu naik kenderaan supaya mempercepatkan perjalanan kita. Perlu ambil sebab musabab. Kemudiannya sistem ini perlu tidak boleh kita langgar. Kerana sunnatullah itu tidak akan berubah selama-lamanya. Kemudiannya di antara sistem alam ini adalah sistem berperingkat-peringkat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berperingkat-peringkat. Allah menjadikan manusia yang pertama sekali dijadikan daripada tanah, daripada tanah lumpur. Kemudian barulah terbentuk di dalam kandungan ibu, daripada kecil hingga membesar. Kemudian keluar manusia ni keluar di atas muka bumi, menjadi bayi, menjadi seorang remaja, menjadi orang yang dewasa, dan hinggalah manusia itu mati. Berperingkat-peringkat. Dan Allah Taala menjadikan alam ini begitu juga, berperingkat-peringkat. Itu dia dikatakan dengan sistem alam. Kita perlu faham tentang sistem alam. Kita perlu faham tentang etikat kita terhadap alam ini. Dia ada sistem. Kita tidak boleh melanggar sistem-sistem tersebut. Kemudiannya konsep yang perlu kita tahu di dalam Al-Quran ialah kehidupan. Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia. Allah tidak menjadikan alam itu sia-sia.
Tetapi manusia itu walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi manusia itu tidak tahu. Manusia ini, kebanyakan manusia itu tidak tahu, tidak mengenali diri dia, tidak mengenali alam dan tidak mengenali apa yang ada di sekelilingnya. Dan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan ini merupakan sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Ya alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji manusia, di antara mereka itu siapakah yang paling baik amalannya. Dan yang seterusnya, pertama itu adalah bagaimana Al-Quran itu memperbetulkan akidah manusia. Bagaimana Al-Quran itu dapat memperbaiki pemikiran manusia. Dan yang keduanya, Al-Quran ini memperbetulkan akhlak. Oleh itu apabila ditanyakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dipujikan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang paling agung. Itulah akhlak terdapat dalam Al-Quran adalah akhlak. Seterusnya pensyariatan. Matlamat yang terdapat dalam Al-Quran adalah mensyariatkan hukum-hukum syarak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan syariat sembahyang, berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, maka termaktublah di atas kamu berpuasa. Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran menceritakan pensyariatan hukum-hukum jenayah di dalam Islam. Hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah termaktub di atas kamu hukum qisas. Menceritakan hikmah di dalam hukum qisas. Hukum bunuh dengan mati. Hukum bunuh dengan dibalas dengan bunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu hukum qisas itu, bunuh dibalas dengan bunuh itu adalah salah satu perkara yang salah satu perkara yang menghidupkan. Adalah satu perkara yang menghidupkan. Ya ulil albab, wahai orang yang berfikir. Kenapa hukum bunuh dengan bunuh itu menjadi merupakan perkara yang hidup? Kerana membunuh orang yang membunuh itu, kita telah menyelamatkan orang yang akan kena orang yang akan kena bunuh. Seterusnya, yang keempat, memimpin manusia. Memimpin manusia adalah Al-Quran telah membentuk telah memimpin manusia di dalam pelbagai perkara dan mengislahkan manusia itu sendiri. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kamu ni berpisah. Janganlah kamu bertelingkah, maka kamu akan kalah dan kamu akan hilang kekuatan kamu. Dan seterusnya yang kelima, dalam Al-Quran menceritakan matlamat yang kelima itu Al-Qasas fil Quran, menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Sesungguhnya kami telah mengkisahkan ke atas kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah yang diutuskan kepada kamu daripada Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Sedangkan kamu sebelum ini daripada orang-orang yang leka dan lalai. Inilah Al-Quran, menceritakan kisah-kisah lama supaya kita dapat memperingati tentang kisah-kisah lama, mengambil pengiktibaran daripada kisah-kisah lama. Yang keenam, at-ta'lim bima yunasibu halatul mukhatibin, mengajar manusia dan mengajar manusia. Oleh itu dalam Al-Quran banyak perkara yang menyebutkan supaya manusia ini berfikir. Afala yaqilun, tidakkah mereka itu berfikir? Afala yatadabbarun, tidakkah mereka ini bertadabbur? Banyak. Ya ulil albab, Al-Quran itu bercakap dengan orang-orang yang berfikir. Seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh ialah Al-Quran ini didatangkan menceritakan peringatan-peringatan dan juga perkhabaran yang baik. Menceritakan peringatan-peringatan tentang hari akhirat dan juga pembalasan.
dan juga menceritakan khabar-khabar baik, menceritakan tentang syurga dan kebaikan yang terdapat di dalam syurga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bekerjalah kamu mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang seluasnya langit dan juga bumi. Itulah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ke-8 dan yang terakhir sekali, matlamat Al-Quran ialah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Mukjizat ini terdapat bermacam-macam. Di antaranya mukjizat Al-Quran itu sendiri. Makna Al-Quran itu adalah mukjizat. Sehingga dikatakan sehingga Al-Quran mencabar golongan Arab ni supaya membuat seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika kamu masih mensyaki terhadap Al-Quran, datangkan satu ayat, satu surah daripada Al-Quran. Tapi mereka tidak dapat mendatangkan seperti Al-Quran. Mula Allah Ta'ala meminta mereka supaya mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata datangkan seperti satu surah daripada Al-Quran. Kemudian suruh datang daripada satu ayat daripada Al-Quran. Mereka tidak boleh melaksanakan. Oleh itu disebut daripada cerita yang disebutkan oleh Al-Walid bin Mughirah, ketika mana dia mendengar Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, maka dia berkata, wallahi innahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi wa ma huwa bikalamin bashar. Dia mengatakan bahawa Al-Quran itu innahu la halawah, sedapnya Al-Quran ini. Wa inna alaihi la talawah, Al-Quran ini indahnya makna-maknanya, perkataan-perkataannya indah. Wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq, dan dia mempunyai buah-buah yang banyak, dan dia mempunyai akar yang begitu banyak. Menunjukkan Al-Quran ini sangat memberi kesan kepada manusia, memberi hasil kepada manusia. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih, dan sesungguhnya Al-Quran itu tinggi dan tidak ada tinggi daripadanya. Wa ma huwa bikalamin bashar, dan dia bukan kata-kata manusia. Inilah pengiktirafan yang dibuat oleh seorang Arab terhadap Al-Quran yang tidak boleh ditandai. Itu mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa. Banyak lagi mukjizat Al-Quran daripada pensyariatan, dari sudut mukjizat sains. Saya beri satu contoh mengenai sains di dalam Al-Quran. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, menceritakan peringkat-peringkat perkembangan manusia di dalam kandungan. Allah menceritakan tentang alam cerakawala, tentang alam falak. Allah menceritakan tentang bintang. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bintang, ia adalah salah satu perkara yang sangat agung. Oleh itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apabila dikaitkan dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersumpah dengan bintang. Demi bintang, wan najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata dengan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, dan dia berkata melainkan wahyu yang diutuskan kepadanya. Nabi, wahyu yang diberikan kepada Nabi, sabda-sabda Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kaitkan dengan bintang. Dan Allah kaitkan dengan bintang juga dengan Al-Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Dan aku bersumpah dengan lokasi-lokasi bintang. Innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sungguhnya jika kamu tahu tentang sumpahan tersebut, sumpahan terhadap lokasi-lokasi bintang itu, maka kamu tahu bahawa sumpahan itu sangat agung, sangat besar. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran. La yamas innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, dan Al-Quran itu di dalam simpanan. Di sini mukjizat Al-Quran menceritakan tentang lokasi. Apa yang dikatakan dengan kehebatan lokasi bintang? Kalau kita kaji mengenai bintang, cahaya bintang yang sampai kepada kita, sebenarnya bintang itu tidak terdapat di tempat yang kita lihat itu nampak cahaya tersebut. Telah beralih di tempat yang lain. Oleh itu kalau kita lihat bahawa matahari, salah satu sumber cahaya kepada manusia, dia melalui masa sebanyak 8.3 minit untuk sampai ke atas muka bumi.
Bayangkan bintang yang jauh di sana, yang kecil di sana, berapa lamakah dia akan sampai ke atas muka bumi. Kita lihat sekarang bintang yang berada di situ, nampak cahaya di situ, tetapi bintang itu telah beralih ke tempat lain. Itulah mukjizat Al-Quran. Itulah mukjizat yang paling besar oleh Al-Quran. Oleh itu sama-samalah kita memahami Al-Quran melalui matlamat-matlamat yang 8 ini. Kita memahami tentang hakikat manusia, kita memahami hakikat kehidupan manusia, kita memahami hakikat alam ini. Kita perlu memperbetulkan akhlak kita, dan akhir sekali kita perlulah tadabbur banyak-banyak di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan saya akhiri dengan aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.